Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah BPMN 1013, pengantar pengurusan Dr. Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Noor. Saya Aizatul Irna binti Uthman, nombor matrik 296900, bersama rakan-rakan saya, Logeswaran anak lelaki Ahnadan 297007, Diana Rozana binti Otto 296908, Catherine Rabai anak Nipa 296905, Arul Selvi anak perempuan Naden 296975 dan Nurhayati binti Mat Raub 296981. Kami daripada pelajar semester 1 Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan PES Universiti Utara Malaysia semester April 2023/2024 akan membuat pembentangan berkenaan dengan tajuk Perbandingan Organisasi Syarikat AirAsia dengan Scotfly. Pengenalan dan latar belakang organisasi. AirAsia ditubuhkan pada tahun 2021 dan telah menjadi salah satu rangkaian syarikat penerbangan tambang rendah utama Asia dan penerima pelbagai anugerah industri. Mengendalikan lebih 400 penerbangan setiap hari dari Malaysia, Thailand dan Indonesia dengan menggunakan 72 buah pesawat untuk pergi ke 61 destinasi asing dan domestik merentasi 108 laluan. Jumlah pekerja AirAsia mengikut rekod pada tahun 2019 ialah seramai 20,000 orang pekerja. AirAsia telah membawa lebih 55 juta penumpang merentasi kawasan setakat ini dan syarikat penerbangan itu terus mengembangkan rangkaian laluannya melalui penggabungan dalaman. Kenyataan misi Now Everyone Can Fly, AirAsia telah mendorong revolusi dalam perjalanan udara dengan semakin ramai orang memilih untuk menggunakan AirAsia sebagai syarikat penerbangan pilihan mereka. Selain daripada itu, Malaysia juga merupakan rumah kepada syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia Berhad, menawarkan kos terendah di Asia untuk penerbangan domestik dan juga antarabangsa. Syarikat penerbangan ini berlepas selepas diasaskan pada tahun 1993. Pada 18 November 1996, pengasas Tune Sdn Berhad, Tan Sri Tony Fernandes telah membeli daripada HRB Highcom dengan jumlah harga RM1 Malaysia bersamaan dengan 0.30 USD dengan hutang berjumlah USD 11 juta ataupun ringgit Malaysia 14 juta. Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun, dua pemegang saham utama AirAsia, dikabarkan telah mengutip hampir 900 juta dalam pembayaran dividen khas ini. Melalui Tune Life Sdn Berhad dan Tune AirAsia Sdn Berhad, mereka memiliki gabungan 32% atau 1.075 bilion daripada jumlah saham AirAsia. Stok mereka kini bernilai kira-kira ringgit Malaysia 1.19 bilion. Struktur korporat AirAsia Berhad dimiliki oleh AirAsia X Berhad di mana terdapat dua company Ltd iaitu Thai AirAsia Excom Ltd dengan pegangan 49% Thai Associate dan PT Indonesia AirAsia Extra dengan pegangan 49% Indonesian Joint Venture. Di bawah pentadbiran AirAsia X Berhad juga terdapat 17 badan korporat dengan 100% pegangan saham. Antara badan korporat tersebut ialah AAX Mauritius One Limited, AirAsia X Services Pty Ltd, AAX Aviation Capital Ltd, AAX Leasing 1 Ltd, AAX Leasing 2 Ltd, AAX Leasing 5 Ltd, AAX Leasing 8 Ltd, AAX Leasing 10 Ltd, AAX Leasing 11 Ltd, AAX Leasing 12 Ltd, AAX Leasing 13 Ltd, AAX Leasing 14 Ltd, AAX Leasing 15 Ltd, AAX Leasing 16 Ltd, AAX Leasing 17 Ltd,
AAX Leasing 18 Ltd dan juga AAX Leasing 19 Ltd. Berikut adalah ahli lembaga pengarah syarikat AirAsia. Tunku Datuk Mahmud Fauzi bin Tunku Muhyiddin, pengerusi bebas bukan eksekutif. Datuk Kamarudin bin Meranun, pengarah bukan eksekutif bukan bebas. Tan Sri Ahmad bin Kamaluddin, pengarah bukan eksekutif bebas. Datuk Pham Lee E, pengarah bukan eksekutif bukan bebas. Encik Ahmad Al-Faruq bin Ahmad Kamal, pengarah bukan eksekutif bebas. Dan juga Cik Chin Min Ming, pengarah bukan eksekutif bebas. Assalamualaikum Doktor. Sebelum saya menyambung tugasan pembentangan kumpulan kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Diana Rozana binti Otto, nombor matrik 296908. Saya akan membentangkan visi dan misi. Visi adalah untuk menjadikan syarikat penerbangan tambang rendah terbesar di Asia, menghubungkan 3 bilion penduduk yang tidak berhubung di rantau ini pada harga yang berpatutan. Manakala misi mengekalkan produk berkualiti tinggi, menerima teknologi untuk mengurangkan kos dan meningkatkan tahap perkhidmatan. Seterusnya, wujudkan jenama ASEAN yang terkenal di seluruh dunia. Selain itu, mencapai kos terendah supaya semua orang boleh terbang dengan AirAsia dan berusaha untuk menjadi tempat terbaik untuk bekerja dengan melayan pekerja seperti ahli keluarga yang besar. Seterusnya, saya akan membentangkan isu terkini mengenai AirAsia. Pada permulaan pandemik COVID-19, AirAsia X memulakan tempoh hibernasi operasi penerbangan berjadualnya dan memulakan penstrukturan semula hutangnya pada Oktober tahun 2020. Apabila selesai penstrukturan semula hutangnya yang telah dirasmikan pada 6 Mac tahun 2022 melalui penyerahan sekatan mahkamah, AirAsia X kini berada di landasan yang stabil kerana ia kembali dengan peningkatan operasi penerbangan penumpang berjadual. Seterusnya, saham AirAsia menjunam hampir 20% kepada 1.15 juta pada 3 dan 4 Februari selepas didakwa terlibat dengan skandal rasuah Airbus. Dan akhir sekali, beberapa penumpang antarabangsa AirAsia X yang telah dibatalkan penerbangannya pada tahun 2020 kerana sekatan perjalanan untuk mencegah penularan COVID-19 telah menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap syarikat penerbangan itu. Dan sebuah kumpulan telah ditubuhkan untuk menyokong mereka dan memastikan syarikat penerbangan tambang murah itu bertanggungjawab ke atas semua penerbangan antarbangsanya atas tindakan mereka. Manakala pesaing bagi AirAsia pula, terdapat 3 pesaing bagi AirAsia. Yang pertama, Firefly, yang kedua Singapore Airlines dan yang ketiga Malaysia Airlines. Terdapat perbezaan antara AirAsia dan 3 syarikat tersebut. Kita akan lihat pada AirAsia terlebih dahulu. Dekat sini kita akan lihat pada harga yang ditawarkan oleh AirAsia. AirAsia meletakkan harga yang agak rendah. Promosi menggunakan kaedah internet dan papan tanda surat khabar dan pelbagai lagi. Manakala tempat sementara di KLIA dan akan bertukar ke LCCT yang berhampiran dengan KLIA. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AirAsia dikategorikan sebagai perkhidmatan yang baik. Seterusnya, Firefly. Peletakan harga untuk penerbangan Firefly adalah hampir sama dengan AirAsia. Cara promosi Firefly hampir sama dengan AirAsia, tetapi tidak sehebat AirAsia. Tempat iaitu di hub Firefly terletak di lapangan antarabangsa Subang, manakala produk dan perkhidmatan
kemudahan Firefly kurang bagus dan perkhidmatan lain yang ditawarkan adalah sederhana. Manakala kita akan lihat daripada Singapore Airlines pula, tambang yang dikenakan oleh Singapore Airlines merupakan yang termahal di antara pesaingnya. Manakala promosi yang dijalankan oleh Singapore Airlines adalah berkesan bagi pelanggan sasaran mereka. Singapore Airlines lebihkan promosi terhadap pelanggan sasaran mereka. Tempat Singapore Airlines yang berpangkal di Singapura lazimnya akan menjadi sebagai transit di lapangan terbang di Pulau Pinang, manakala produk dan perkhidmatan merupakan syarikat penerbangan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik dan kemudahan yang bagus. Ianya padan pada harga yang ditawarkan. Dan akhir sekali ialah Malaysia Airlines. Meletakkan harga yang agak mahal berbanding dengan Firefly dan AirAsia, promosi dijalankan oleh Malaysia Airlines agak lesu dan kurang berkesan. Manakala tempat lokasi jauh sedikit dari pusat bandar, lokasi bagi mas adalah KLIA di mana dan lokasi yang strategik, produk dan perkhidmatan, kemudahan yang terdapat dari Malaysia Airlines adalah bagus, tetapi dari segi perkhidmatan layanan selalunya kurang berkesan. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Arul Selvi Anak Perempuan Nathan, nombor matrik 296975. Hari ini saya mewakili kumpulan saya untuk membentangkan tentang latar belakang organisasi Scoot Fly. Scoot ialah nama dagangan Scoot Pte Ltd, anak syarikat milik penuh Singapore Airlines yang berpangkalan di Singapura. Pada bulan Mei 2011, syarikat penerbangan Singapura mendedahkan rancangan untuk melancarkan anak syarikat penerbangan tambang rendah dalam setahun dan milik penuh New Aviation diperbadankan pada tarikh 17 Jun 2011 dengan modal terbitan dan berbayar sebanyak $1 Singapura. Ia pertama kali terbang pada laluan jarak sederhana dan jauh yang berlepas dari Singapura pada 4 Jun 2012 dengan destinasi kebanyakannya di Asia dan Pasifik. Ibu pejabat syarikat Scoot Fly terletak di 4 Airline 819825 Road Changi Airport, Singapura. Escape the Ordinary ialah moto Scoot Airlines. Dari penubuhannya, pada 2012 hingga 2015, armada Scoot terdiri sepenuhnya daripada Boeing 777-200ER yang sebelum ini diterbangkan oleh syarikat Indo Singapore Airlines. Jumlah pekerja Scoot ialah seramai 14,117 orang. Scoot mengendalikan Airbus A320, Airbus A320neo dan Airbus A321neo untuk penerbangan jarak dekatnya. Airbus A320 telah diwarisi oleh Scoot daripada Tiger Air, sebuah lagi syarikat penerbangan tambang rendah Singapura pada 25 Julai 2015. Operasi Tiger Air telah diserap oleh Scoot menggunakan sijil pengendali udara Tiger Air iaitu AOC dan kedua-dua syarikatnya bergabung untuk mewujudkan industri penerbangan tambang rendah yang lebih bersatu. Selepas penggabungan AOC, Scoot telah diubah suai dan kod IATA dan ICAO syarikat penerbangan itu ditukar daripada TZ kepada TR untuk Tiger Air dan TGW untuk Scoot. Walau bagaimanapun, nama dan logo Scoot masih digunakan. Lapangan terbang Changi berfungsi sebagai tapak ibu pejabatnya. Singapore Airlines menamakan Campbell Wilson sebagai ketua pegawai eksekutifnya yang pertama pada 18 Julai. Syarikat penerbangan itu menukar namanya kepada Scoot pada 1 November 2011. Tiket penerbangan boleh dibeli melalui laman web atas talian seperti https://www.comflyscoot.com.n. Selain itu, tiket juga boleh dibeli melalui ejen yang berdaftar dengan syarikat Scoot Fly.
Seterusnya, Scoot membuat pelayaran sulungnya ke lapangan terbang Sydney di Australia pada 4 Jun 2012 berlepas dari Singapura. Gold Coast menjadi destinasi Australia kedua Scoot pada 12 Jun 2012. Singapore Airlines mengumumkan penggabungan Tiger Rare dan Scoot pada 4 November 2016. Tiger Rare Australia atau Tiger Air Taiwan tidak akan terjejas oleh penanaman semula itu. Mandarin Airlines, anak syarikat China Airlines, memiliki baki 20% Tiger Air Taiwan. Secara rasmi menerima pakai Tiger Air AOC tetapi terus beroperasi di bawah nama Scoot. Scoot bergabung dengan Tiger Air pada 25 Julai 2017. Terminal 3 di lapangan terbang Changi adalah rumah kepada ibu pejabat syarikat penerbangan itu. Mulai 22 Oktober 2019, ia telah berpindah ke Terminal 1. Skema warna pesawat adalah kuning dan putih. Scoot memperkenalkan pakaian seragam kaki tangan kabin bertema hitam dan kuning yang dicipta oleh Esta pada 11 Januari 2012. Pakaian seragam kru kabin baru mempunyai fabrik yang lebih tebal hasil daripada pergabungan dengan Tiger Air. Slide yang seterusnya adalah pernyataan misi dan visi syarikat Scoot. Okey, pertamanya di Scoot, mereka percaya bahawa kemampanan adalah satu perjalanan, bukan hanya sasaran dan nombor, dan mereka menyadari bahawa pihak berkepentingan iaitu pelanggan, pekerja, pembekal dan komuniti mengambil berat bukan saja tentang perniagaan mereka tetapi juga cara mereka menjalankan perniagaan. Yang kedua adalah di tengah-tengah operasi syarikat adalah 3 visi utama yang membimbing misi kemampanan mereka iaitu persekitaran, tadbir, urus yang baik dan sosial. Yang ketiga, sebagai anak syarikat milik penuh Singapore Airlines Group yang merupakan penandatangan kepada 10 prinsip kompak global pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sejak 2018. Okey, akhirnya Scoot menyokong agenda 2030 untuk pembangunan mampanan dan 17 matlamat pembangunan mampanan dengan keutamaan pada SDG 8, 12 dan 13. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhayati binti Maraub. Bernombor matriks 296981 akan membuat pembentangan mengenai latar belakang syarikat Scoot dan apa yang menjadi isu terkini dalam syarikat Scoot. Pelbagai isu terkini mengenai syarikat Scoot. Antaranya, pada tahun 2023 bulan Januari, isu berlepas 5 jam lebih awal daripada yang dijadualkan telah berlaku serta meninggalkan 35 para penumpang di lapangan terbang India. Seterusnya, isu mengenai pesawat Scoot dari Korea Selatan ke Singapura didapati roda hidung kirinya hilang semasa mendarat di Taipei untuk berhenti yang dijadualkan pada pagi Isnin bulan Jun 2023. Namun, tiada sesiapa yang cedera. Isu seterusnya mengikut laman Facebook, ada satu kumpulan yang membincangkan isu mengenai syarikat Scoot diwujudkan. Rata-rata pengguna telah membuat aduan bahawa permintaan bayaran balik tiket dan kerosakan bagasi daripada Scoot lambat diproses sehingga melebihi tempoh 30 hari. Scoot mula beroperasi dari Singapura ke Kuantan, Pahang, Malaysia. Scoot Airlines, syarikat penerbangan tambang rendah yang berpangkalan di Singapura, telah menyambung semula perkhidmatan kepada lapangan terbang Sultan Ahmad Shah selepas berehat selama 2 tahun. Satu lagi isu dengan pesawat Scoot yang tidak berubah selama ini ialah lampu bacaan dan butang panggilan diletakkan pada tempat letak tangan. Ini menjadikan butang menekan secara tidak sengaja menjadi kerap. Di sini kita dapat melihat gambaran pesaing bagi syarikat Scoot Fly dari segi beza harga tambang, 20 kilo bagasi daftar masuk, makanan, hiburan, charge pun prosesan kad kredit, dan inilah hasil jumlahnya. Saya juga akan menerangkan mengenai strategi corporate AirAsia. Antaranya adalah First Strategy Backward Integration Strategy, iaitu firma bertindak sebagai pembekalnya sendiri dan merupakan sumber yang paling penting untuk AirAsia ialah bahan api dan minyak di bawah kawalan monopoli AirAsia. Seterusnya adalah Defensive Strategy, iaitu market penetration. Setiap perniagaan harus bertujuan untuk mengembangkan bahagiannya dalam pasaran saham antarabangsa dan global.
Yang seterusnya, defensive strategy iaitu market development. AirAsia misalnya telah berkembang ke pasaran Indonesia dengan memperoleh syarikat penerbangan domestik dan menjenamakan semula sebagai Indonesia AirAsia sebagai sebahagian daripada strateginya untuk berkembang ke seluruh rantau ini. Seterusnya, strategi corporate dari segi diversification strategy atau related. Perbadanan ini berusaha untuk mengembangkan penawarannya dengan menyediakan produk dan perkhidmatan lengkap. Seterusnya adalah diversification strategy iaitu unrelated. Syarikat menyediakan perkhidmatan baru bagi melengkapkan yang sedia ada dan bukan menggantikannya. AirAsia juga mula menawarkan perkhidmatan hotel antara inovasi lain di mana diandaikan bahawa pengembara yang meninggalkan negara atau negeri akan menggunakan beberapa jenis penginapan hotel. Akibatnya, AirAsia mula menawarkannya sebagai satu pakej. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Catherine Rabayana Nyipa. Saya membentangkan tajuk bagaimana kedua-dua organisasi merancang, mengatur, memimpin dan mengawal organisasi masing-masing. Selain daripada strategi korporat, strategi produk apabila membangunkan strategi, perniagaan sering mencari cara untuk mengurangkan perbelanjaan. AirAsia menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan penjimatan, termasuk yang pertama, cost leadership strategy. Untuk berdaya saing dengan persaingannya, syarikat itu melaksanakan strategi untuk mengurangkan kos. AirAsia adalah sebagai satu contoh mengangkut semua jenis barangan dalam pesawat yang sama. Seterusnya, strategi fokus. Taktik ini bertujuan untuk mengembangkan segmen pasaran sedia ada dengan memanfaatkannya daripada perspektif kos atau kelebihan perbezaan. AirAsia menggunakan taktik ini dengan melancarkan AirAsia X untuk membezakan dirinya dalam pasaran AirAsia domestik. Di samping itu, strategi perniagaan syarikat Scoot. Mereka menggunakan konsep 4P iaitu Price, Product, Place dan Promotion. Dari segi produk, Scoot menawarkan penerbangan tambang rendah ke 13 destinasi iaitu Shenyang, Tianjin, Qingdao, Seoul, Tokyo, Nanjing, Taipei, Hong Kong, Bangkok, Singapura, Gold Coast, Perth dan Sydney. Ia menyediakan pelancongnya dengan 4 tawaran utama, iaitu A. Terbang tidak termasuk sebarang tambahan untuk penerbangan asas. B. Flyback, pelancong membayar untuk penerbangan asas dan allowance bagasi mereka. C. Flyback Eat, pelancong membayar untuk penerbangan asas mereka, allowance bagasi dan makanan pilihan mereka. Dan seterusnya, Scoot Biz. Fungsinya adalah serupa dengan penerbangan perkhidmatan penuh kerana memilih Scoot Biz akan membolehkan anda terbang dengan semua kemudahan. Tambahan pula dari segi tempat, Scoot menjual produknya melalui 3 saluran utama iaitu jualan dalam talian, jualan runcit dan penjual semula. Yang pertama, jualan dalam talian iaitu laman web korporat www.flyscoot.com. Kedua, jualan runcit, pejabat jualan di Terminal 1, lapangan terbang Changi. Dan ketiga, penjual semula, ejen pelancongan iaitu agensi tiket pihak ketiga dalam talian, Zuji.com dan misattravel.com. Harga pula tiket penerbangan all-in trip Scoot berkisar antara 84 Singapura dolar hingga 499 Singapura dolar, manakala perkhidmatan sampingannya seperti dalam makanan penerbangan berkisar antara 3 Singapura dolar hingga 24 Singapura dolar. Bagasi tambahan berharga 5 Singapura dolar hingga 40 Singapura dolar. Manakala hiburan dalam penerbangan berkisar antara 15 Singapura dolar hingga 20 Singapura dolar. Seterusnya, promosi. Scoot Fly melakukan semua promosinya melalui platform digitalnya seperti Facebook, Twitter, blog dan YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita melihat perbandingan kedua-dua organisasi menggunakan kaedah SWOT. Seperti jadual 3, AirAsia mempunyai 3 iaitu kekuatan, kelemahan, peluang, halangan. Kekuatan kita boleh melihat 3 iaitu pertama, AirAsia penerbangan yang cekap dan hubungan baik dalam sektor penerbangan swasta dan kerajaan. Kedua, AirAsia adalah tambangan kos rendah dengan memperkenalkan everyone can fly. Ketiga, kegiatan promosi tambangan harga rendah melalui online. Anda boleh membuat di booking online dan juga anda boleh berterbang di mana jua ingin nak terbang. Okey.
Kelemahan kita boleh lihat dua. AirAsia tidak mempunyai perkhidmatan pembaikian atau kemudahan overall. Dan kedua, pelanggan AirAsia banyak tidak berpuas hati dengan perkhidmatan seperti jadual mengubahkan pertukaran masa dan jadual perubahan dan tiket cancel dan lain-lain lagi. Ketiga, peluang. Peluang kita boleh melihat daripada tiga, ada empat. Ianya walau bagaimanapun harga minyak naik tetap mengikut pembayaran harga tembang rendah. Kedua, penerbangan yang terhad antara Asia. Pergeraan pertama dalam pengurusan yang mantap. Keempat, bilangan orang kelas pertengahan Asia semakin meningkat. Keempat pula kita boleh lihat halangan, iaitu ada dua. Risiko tinggi seperti kadar di luar kawalan mereka. Dan kedua, kadar keuntungan 30% dan telah merancang mengkekalkan ASEAN dengan pergeraan iaitu tambang murah syarikat itu. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita melihat jadual 4 iaitu analisis SWOT bagi syarikat Scott. Kekuatan ada dua, iaitu syarikat Scott merupakan subsidiari oleh anak syarikat Singapore Airlines. Kedua, Scott mendapat kemudahan penyediaan dana operasi itu dari ibu pejabat mereka iaitu Singapore Airlines kerana Scott merupakan pemilikan utama gergasi syarikat penerbangan tersebut. Mari kita melihat kelemahan. Terdapat dua juga, iaitu kapal terbang yang berlepas meninggalkan penumpang lebih awal daripada masa yang ditetapkan dan pemulangan tambangan kapal terbang yang lama boleh mencemarkan imej dan reputasi syarikat Scott. Kedua, sebuah penerangan syarikat Scott berlepas 5 jam lebih awal daripada yang dirancang. Seterusnya kita boleh lihat peluang daripada Scott, iaitu first, Scott Airlines adalah bergabung dengan Value Airlines, berpakatan syarikat penerbangan tambangan rendah terbesar di dunia. Dan kedua, syarikat tambangan murah dengan mempunyai pengalaman dan kepakaran. Diorang mempunyai pengalaman yang tinggi dan kepakaran untuk meneruskan syarikat tersebut. Seterusnya, halangan. Halangan ada 3. Mari kita melihat apabila kemunculan wabak pandemik COVID-19 boleh memberikan risiko kepada syarikat. Dan kedua, kelewatan pembayaran balik tiket. Ketiga, merosakkan pesawat Scott dan isu meninggalkan penumpangan. Scott ni selalunya dia ada pesawat rosak dan juga meninggalkan penumpang. Tuan-tuan, puan-puan, mari kita melihat kesimpulannya. Syarikat AirAsia dan Scooty boleh dikatakan penerbangan tambang murah yang berjaya dalam perniagaan mereka. Walau bagaimanapun, syarikat AirAsia merupakan pelabur dalam memperkenalkan perkhidmatan tambang murah bagi kapal terbang di Asia. Malah, mereka syarikat pertama yang dijual tiket secara atas talian di Asia. Bagaimana kehebatan dan kepimpinan Tan Sri Tony Fernandes dalam pengambilan alih sebuah syarikat yang tidak berjaya dan mengubah syarikat AirAsia menjadi sebuah syarikat yang berjaya amat mengagumkan.
Konsep pentadbiran dan kepimpinan yang perlu kita pelajari supaya kita dapat memajukan sebuah organisasi dan memperolehi kejayaan dalam perniagaan dan kehidupan kita. Seterusnya, analisis SWOT dan kualiti kepimpinan amat penting dalam sesebuah organisasi, ditambah pula dengan strategi perniagaan yang mantap. Akhirnya, kedua-dua syarikat tambangan murah yang kita membincangkan di atas iaitu syarikat AirAsia yang merupakan kebanggaan negara kita dan juga syarikat Scottify dari negara Singapura.